sebarang persoalan. Ciri-ciri bagi gangguan jin, okey. Kebanyakan orang dia ada gangguan jin secara tanpa dia sedar. Maksudnya bagi dia rasa macam dia dalam keadaan sihat, okey. Dia pun tak rasa dia ada gangguan jin, okey. So sebenarnya gangguan jin ni dia akan datang melalui tanda-tanda dan simptom-simptom, okey. Kebanyakan orang dia mudah sangat nak suruh kita cek ataupun kita scan, ustaz tolong scan gambar saya, ustaz tolong scan nama saya, ada tak saya ada gangguan jin ataupun tak. Okey, sebenarnya kita tak perlu pun nak scan melalui gambar ataupun nama, okey. Tapi kita boleh tengok melalui simptom-simptom yang dia alami. Biasanya saya lebih suka menggunakan istilah term mendiagnose pesakit dan penyakit, okey. Sebab kebanyakan orang sakit dia ada simptom-simptom dia ada tanda-tanda dia. Sama juga macam masalah-masalah penyakit medikal, dia akan ada simptom-simptom dia. Misalnya kalau orang yang diabetes, dia ada simptom-simptom diabetes dia. Sebelum doktor dapatkan kepastian melalui ujian darah, doktor akan tanya dulu ciri-ciri dia. Selalu pening ke, selalu dahaga tengah malam dan sebagainya, kerap dahaga, kerap kencing malam dan sebagainya. Itu antara simptom-simptom awal bagi penyakit diabetes. So begitu juga dengan gangguan jin. Dia ada simptom-simptom dia ada tanda-tanda dia. So yang pertama sekali, gangguan yang kita boleh nampak dari segi emosi dia. Kebanyakan orang gangguan jin ni dia emosi dia tak stabil. Dia moody, cepat marah, okey. Kadang-kala dia juga selalu rasa was-was yang melampau. Bila solat dia sering lupa rakaat, okey. Dia ambil air wuduk rasa tak sempurna, okey. Dia selalu rasa stres. Ini antara yang gangguan melibatkan emosi. Dia ada kemurungan, okey. Dia suka duduk menyendiri, berkurung dalam bilik, tak nak berkawan dengan orang. Ini antara masalah yang melibatkan dengan emosi. Ada juga gangguan-gangguan jin yang banyak lebih menumpu kepada gangguan pada ibadah. So bila time dia nak buat ibadah, time dia solat dan sebagainya, dia sering rasa terganggu, lupa rakaat, dia tak boleh nak baca Al-Quran. Time dia nak baca Al-Quran, dia dah mula mengantuk ataupun sendawa, ataupun bila dia nak baca Al-Quran, dia dah mula rasa sesak nafas, okey. Ada juga antara pesakit yang bila dia dengar azan, dia akan mula rasa gelisah, sesak nafas, dia rasa tersekat pernafasan dia, okey. Ada juga gangguan jin yang tertumpu kepada masalah rumah tangga, okey. Rumah tangga tak harmoni, selalu bertengkar suami isteri, okey. Sukar nak mendapatkan anak, susah nak kahwin. Kebanyakan kes anak dara tua yang saya jumpa yang tak kahwin-kahwin ni, banyak ada campur tangan dengan gangguan jin, ataupun masalah rumah tangga yang melibatkan dingin sama-sama isteri, okey. Tak boleh tak boleh duduk dekat-dekat. Ada beberapa kes yang saya jumpa pasangan suami isteri yang bekerja agak jauh. Maksudnya kalau hari bekerja dia orang duduk mungkin satu di Kuantan, satu di KL, hujung minggu baru dia orang akan bertemu. So time dia duduk jauh ni, kebanyakannya dia merasakan rindu, teringat dan sebagainya. Tapi bila suami dia balik rumah, dia mula rasa rimas, rasa meluat, rasa panas dalam rumah, benci dan sebagainya, okey. Selain daripada tu, gangguan yang melalui panca indera pula. Gangguan panca indera ni biasanya ada sesengah kes yang dia mudah melihat ataupun kelibat-kelibat di rumah, okey. Selalu merasa macam ada orang memandang. Kadang-kadang kita duduk kat rumah tu, kita tahu dekat bucu tu macam ada somebody tengah memandang kita, okey. Kadang-kadang ada juga yang mendengar bisikan dan sebagainya. Ini juga antara yang berlaku lah. Ada juga ada gangguan jin yang melibatkan panca indera ni. Dia kadang-kadang tu dia boleh membaca fikiran orang, okey. Dia tiba-tiba cium bau tanpa, tiba-tiba je bau wangi kat rumah ke,
ataupun dia mendengar suara-suara gaib. Banyak juga yang berlaku sakit ni, dia kata ada bunyi orang ketuk pintu kat rumah, okey, ada orang bagi salam lah, orang panggil nama dia dan sebagainya. Okey, ini gangguan yang melibatkan panca indera pesakit. Ada juga gangguan-gangguan yang melibatkan anggota-anggota fizikal. Misalnya jantung dia rasa selalu berdebar-debar, okey, jantung dia berdebar-debar, selalu rasa sakit kepala, rasa berat di bahu ni, dia rasa sakit perut yang memula-mula tiba-tiba sakit perut, okey, ataupun dia ada penyakit-penyakit yang tak boleh detect daripada hospital dah pergi hospital, dah check macam-macam, buat lab, masuk MRI, CT scan, tapi doktor masih lagi tak dapat nak bagi punca sakit apa. Malah kalau ikut result medical, semuanya normal, semuanya sihat. So tak mungkin doktor akan kata dia sakit. Tapi bagi pesakit tu sendiri, dia dalam keadaan yang sakit. Okey. Gangguan di saat tidur pula, kebanyakan daripada pesakit ni banyak gangguan melalui tidur. Ada yang tak boleh tidur, ada yang kalau dia tidur dia bermimpi-mimpi, tak kira lah mimpi-mimpi apa pun. Mimpi ular kejar, ular belit, ular patuk, mimpi baby, mimpi mengandung, mimpi melahirkan baby, mimpi pegang baby, mimpi peluk baby, mimpi bermain-main ataupun menyusukan baby, mimpi binatang buas seperti rimau, serigala, buaya, dia kejar ke, dia gigit ke, apa ke, dia terkam kita ke. Ini semua terkait dengan gangguan-gangguan jin biasanya. Ataupun selalu mimpi yang menyeramkan, selalu mimpi nampak hantu, selalu mimpi dikejar hantu, selalu mimpi dicekik. Okey. Mimpi juga ada juga mimpi-mimpi yang selalu kena tindih dan juga mimpi bersetubuh. Ini juga antara tanda-tanda gangguan jin. Okey, so gangguan jin ni dia tak akan datang secara tunggal, maksudnya dia datang secara package. Tadi saya ada bagi tahu tadi banyak senarai-senarai gangguan jin. So biasanya perawat-perawat dia akan diagnose melalui simptom-simptom yang pesakit alami ni. Okey, so daripada semua senarai-senarai itu perawat akan buat kesimpulan, okey, awak berkemungkinan besar memang ada gangguan jin, maka segeralah buat rawatan. Okey, insya-Allah.